Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini kita dapat sambung PDPR kita setelah kita 3 minggu menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Okay, kita ada lagi 3 bab yang kita nak habiskan sebelum kita duduki peperiksaan percubaan. Jadi hari ini cikgu terus continue dengan bab 2 iaitu pembezaan. Okay, kalau kita tengok dalam kita punya tajuk-tajuk kita, bab 1 sukatan membulat dah habis. Okay, bab 2, 3 kita belum belajar pembezaan dan pengameran. Okay, yang lain-lain semua kita dah belajar. Ada satu lagi yang kita belum belajar iaitu kinematik bab 8, bab last kali. Okay, jadi 3 bab lah. Okay, so untuk hari ni cikgu masuk dulu bab 2 pembezaan. Okay, pembezaan ni perkara pertama yang kita akan belajar adalah tentang 2.1 iaitu had dan hubungannya dengan pembezaan. Okey, sebelum tu nak tanya apa maksud had ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil limit. Okey, apa maksud limit? Had itu macam macam contohnya, awak boleh datang ke sekolah, had waktu yang paling lambat sekali adalah 7.30. Okey, dia ada border. Had tu adalah border. Okey, so untuk soalan tentang pembezaan ni, cikgu ambil contoh dalam buku teks muka surat 30 nah. Okey, di sini diceritakan tentang had laju dalam kenderaan ada kaitan dengan had lah. Had laju meter kenderaan yang kita naik dalam kereta tu. Okay, so itu berkaitan dengan had juga. Okey, dan seterusnya dia bagi graf ni. Graf 1, 1/2, 1/3, 1/4. Bila dia plotkan graf dia dengan N yang dia ada, N 1, 2, 3, 4. Okey, dia punya nilai T. Okey, bila dia plot dia dapat graf bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni makin ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey, tapi apa jadi bila N tu semakin banyak? Bila N tu semakin meningkat, okey, dia kata apa yang akan terjadi kepada sebutan T tu? Adakah sebutannya makin menghampiri sifar tapi bukan sifar? So sebenarnya untuk had ni dia tak boleh menghampiri sifar. Okay, sebab tu dipanggil had. Dia bukan nilai sebenar, dia border sahaja. Jadi nilai dia akan semakin dekat kosong, semakin dekat kosong. Tapi dia bukan kosong. Okay. So itu maksud had. Okay. Yang tu daripada dia punya konsep. Hari ni cikgu terus nak bincangkan dia punya konsep dia. Okay. Ni cikgu nak bincang contoh terus. Macam mana cara kita nak selesaikan. Okay, first kali awak tengok cara penulisan dia. Had X menghampiri A. Maksudnya X tu mendekati suatu nilai lah. Okay, dia bawa A kat sini. Okay, untuk satu fungsi, Fx adalah satu nilai. L. Dengan X tu tak boleh jadi A. Kalau X tu jadi A, kita punya fungsi kita, dia adalah had lah, border kan. Bukan nilai sebenar. Okay, sekejap kita tengok. Kalau kita ganti X sama dengan A dalam satu persamaan kita, yang ni fungsi kita ni ada persamaan kita lah. X tolak 3 ke, X kuasa 2 tambah 4 ke kan. Okay, kalau kita ganti, dia dapat kes tak sama dengan atas bahagi atas dengan bawah ni 0/0. Apa jadi kalau tak dapat 0/0? Okay, kita terus dapat nilai dia. Bila ganti, tak dapat 0/0, boleh terus ambil nilai dia. Okay. Sebab 0/0 ni kalau kita tekan dalam kalkulator, dia tidak tertakrif. Okay, bila cikgu tekan 0 bagi 0, mat error. Tak boleh selesai. Untuk soalan yang melibatkan 0/0, kita tak boleh selesai. Sebab tu dia ada had ni. Okay. Jadi kalau tak dapat 0/0, kita boleh terus ambil nilai dia. Tapi kalau dia dapat 0/0, kita kena ubah. Sama ada soalan tu kita kena buat perfaktoran atau kita kena merasionalkan pengangka atau penyebut. Okey, macam mana? Okey, cikgu akan tunjukkan contoh-contoh. Ada 5 contoh cikgu akan tunjuk dalam next video.